Terima kasih Datuk Pengerusi. Pertamanya saya ingin menarik perhatian jawatankuasa terhadap jumlah besar untuk maksud bekalan B24 dan maksud pembangunan P24 di mana jumlah belanja mengurus adalah 641 juta bersamaan 32% daripada keseluruhan peruntukan dan peningkatan ketara jumlah belanja pembangunan 1.3 bilion bersamaan 68%. Di sini kita dapat melihat nisbah belanja pembangunan yang amat signifikan, hampir 70%. Jadi soalan saya, berapakah jumlah pekerjaan baharu yang dijangka terhasil daripada belanja pembangunan yang amat tinggi ini? Pada hemat saya, perbelanjaan MITI hendaklah mempunyai kesan nilai pengganda yang lebih tinggi daripada belanja kementerian lain. Keduanya, butiran 020100, sokongan perdagangan dan industri, dibaca sekali dengan butiran 06000 belanja pembangunan Pelan Induk Perindustrian Baharu NIMP 2030. Soalan saya, apakah pendekatan baharu di pihak MITI yang berbeza daripada pendekatan sebelum ini untuk menyokong dan menggalakkan pertumbuhan industri tempatan ke tahap yang lebih tinggi, dan bagaimanakah pemain industri dalam kalangan PMKS tempatan dapat mengambil manfaat daripada segala sokongan yang ditawarkan oleh pihak MITI secara lebih efektif dan meluas, termasuklah pemain industri tempatan yang berada di negeri-negeri kurang berbangun seperti Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak. Ketiga, masih dalam butiran yang sama, mohon pihak kementerian memberikan gambaran apakah langkah baharu yang akan diambil untuk menambah baik prosedur menjalankan perniagaan bagi mengurangkan birokrasi dan kos menjalankan perniagaan, cost of doing business dengan izin. Termasuklah insentif kepada kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan PBT. Keempat, butiran 020200 pembangunan industri dan butiran 020300 pembangunan sektor perkhidmatan. Kita sedia maklum, Datuk Pengerusi, bahawa ekspor elektrikal dan elektronik yang disinggung oleh beberapa ahli berhormat sebentar tadi menyumbang sebanyak 57% daripada jumlah keseluruhan ekspor kasar pada tahun 1999. Namun ianya telah menyaksikan trend kemerosotan pada 2022 sehingga kepada 38% atas pelbagai faktor global dan juga tempatan. Kita juga sedia maklum bahawa ekspor produk bukan ENE menunjukkan trend peningkatan sehingga mencecah 46% daripada jumlah keseluruhan ekspor pada 2022 berbanding hanya 27% pada 1999. Soalan saya, apakah pendekatan kementerian untuk menggalakkan pengeluar tempatan menceburi pasaran ekspor secara lebih tersusun? Bukannya seorang-seorang masuk dalam bidang dalam pasaran ekspor ini secara lebih tersusun dan mengintegrasikan pengeluar tempatan dalam rantaian bekalan dengan syarikat multinasional, termasuklah Petronas dan juga multinasional tempatan ini, sekaligus menyokong program pembangunan vendor tempatan. Kelima, butiran 040000 pengukuhan pelaburan berkualiti, apakah langkah susulan kementerian bagi memastikan setiap komitmen pelaburan, MOU dan dagangan antarabangsa yang telah diumumkan sebelum ini akan dapat direalisasikan? Saya kira perkara ini banyak dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat. Ini termasuklah perincian mengenai fungsi jawatankuasa, tindakan penyelarasan pelaburan dan perdagangan dalam aspek pelaporan status kemajuan pelaburan dan MOU, termasuklah pembelian tanah-tanah untuk tujuan pelaburan sebagaimana yang diumumkan dalam lawatan kerja keluar negara oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga menteri-menteri. Seterusnya, yang terakhir, saya berhasrat untuk menyentuh tajuk besar di bawah butiran 06000 NIMP 2030. Pada hemat saya, kejayaan pembangunan industri masa depan di Malaysia bukan sekadar diukur dengan angka pelaburan yang tinggi, namun dilihat kepada pewujudan peluang pekerjaan berkualiti, peningkatan daya inovasi anak tempatan, pengurangan kebergantungan pekerja asing dan terpenting adalah pengagihan lokasi pelaburan yang lebih seimbang di antara negeri membangun dan negeri yang kurang membangun. Soalan saya, apakah langkah yang digariskan dalam NIMP 2030 ini untuk mengembalikan kegemilangan sektor ENE pada masa sama meningkatkan sumbangan bidang bukan ENE, khususnya aktiviti pembuatan hiliran bernilai tambah tinggi seperti produk petroleum, kimia dan sumber mineral. Masih dalam butiran yang sama, terakhir Datuk Pengerusi,
antara komponen terpenting dalam NIMP 2030 ini adalah untuk memupuk pembangunan bakat dan menarik minat, khususnya dalam kalangan generasi muda yang turut disentuh oleh Yang Berhormat Seputih dan Kubang Pasu sebentar tadi, bagi memastikan matlamat NIMP dapat dicapai, iaitu untuk meningkatkan kompleksiti ekonomi. Dengar pun sudah kompleks, Datuk Pengerusi. Pastinya di sini ada jurang permintaan dan penawaran dalam jangka masa panjang. Justru mohon pihak MITI berikan perhatian dan berkongsi langkah-langkah. Apakah langkah-langkah yang telah dan akan diambil untuk memastikan jurang permintaan industri dan penawaran kemahiran ini dapat ditangani, kerana ia perlu dipadankan dengan langkah-langkah untuk meningkatkan keupayaan dan minat dalam kalangan mahasiswa dan belia dalam tempoh 10 tahun ini, supaya padanan permintaan dan penawaran ini mampu memenuhi aspirasi NIMP yang digariskan ini. Pastinya perkara ini telah pun diberikan perhatian oleh pihak MITI dan pastinya turut merentasi pelbagai kementerian dan perlu diurus dengan strategik dan objektif. Saya kira sekadar itu, Datuk Pengerusi. Terima kasih.